ayat itu atau dialog itu sangat hebat. Jadi ini di antara dialog manusiawi, itu dialog Nabi Ibrahim ataupun doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah petik dan Allah jadikan firman Allah. Maka ayat ini begitu baik untuk diteliti. Jadi Nabi Ibrahim minta pada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'al lana, jadikanlah, waj'alna, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang muslimin, orang-orang yang menyerah diri, orang-orang yang di kalangan orang-orang yang menyerah diri. Bukan sekadar kami, tapi wa min zurriyatina, daripada zuriat kami. Maka Nabi Ibrahim tidak meminta pada Allah agar dia aja, tapi minta juga pada Allah agar zuriat dia. Jadi di sini kita lihat zuriat Nabi Ibrahim itu Allah minta supaya diberikan ibadah yang berterusan. Dan kita lihat sakibaki agama Dinul Hanif itu telah pun dijumpai di alam Melayu. Jadi satu bab dalam buku ini saya letakkan tentang sakibaki ajaran Dinul Hanif yang masih bersisa, yang ada pada alam Melayu. Waktu Wali Songo masuk ke dalam Pulau Jawa, mereka tidak bermasalah dengan kerajaan Majapahit sangat. Yang memerintah Pulau Jawa ketika itu Majapahit. Tapi mereka berhadapan dengan dua kelompok manusia. Satu kelompok manusia yang beragama Hindu. Mereka memuja. Maka ibadah mereka namanya puja. Puja itu bahasa Hindu. Puja. Mereka memuja. Yang keduanya, mereka berhadapan dengan masyarakat Jawa yang sembahyang. Dan sembahyang inilah yang sangat rapat dengan agama Islam. Jadi bila mereka masuk, mereka tak ada masalah dengan kerajaan Majapahit. Sebab Melaka telah menjinakkan Majapahit. Wali Songo itu sezaman dengan kerajaan Melaka dan juga Pasai. Wali Songo itu sekitar hujung 1300, 1400 dan 1500. Itu tempoh Wali Songo masuk ke Jawa. Jadi Wali Songo itu zaman kemuncaknya ialah zaman Melaka. Jadi Melaka terutama pada zaman Sultan Mansur Shah telah pun membuat persemendaan dengan Majapahit. Majapahit ialah satu empire di alam Melayu yang telah pun menyerang, merosak dan meruntuhkan banyak wilayah-wilayah Islam. Banyak kerajaan-kerajaan Islam yang telah pun dimusnahkan. Kerajaan Sribuza ataupun Zabaj yang merupakan kerajaan yang menggantikan Sriwijaya, orang Islam. Kerajaan yang telah pun diislamkan daripada kerajaan Buddha telah dimusnahkan oleh Majapahit. Pasai juga telah diserang dan dimusnahkan oleh Majapahit. Dan yang di kawasan kita punya Semenanjung ini, Terengganu juga telah dimusnahkan oleh Majapahit. Cuma Terengganu dimusnahkan semusnah-musnahnya, sampai orang tak tahu. Bukan Terengganu dari Iman sekarang ni. Terengganu dari Iman sekarang ni Terengganu baru. Dia ada Terengganu lama. Terengganu lama tu langsung tak ada kesan, melainkan setelah dijumpai batu bersurat Terengganu barulah orang tahu adanya kerajaan Terengganu lama. Yang batu bersurat tu bila dikaji oleh Syekh Nagui Al-Atas, tarikhnya 1303. Jadi bila dicari kenapa hilang, dia telah diserang oleh Majapahit. Majapahit ni banyak memusnahkan wilayah-wilayah umat Islam. Tapi bila sampai zaman Melaka tundukkan Majapahit. Tapi tak nak berperang. Melaka ni konsep dia tidak berperang. Melaka dia berkawan dengan banyak pihak. Dia berkawan dengan kerajaan yang sama waktu dengan dia, iaitu di utara ada kerajaan Fatani Darussalam. Fatani Darussalam bermula daripada kurun yang ke-13. Ada mengatakan bermula kurun yang ke-8 lagi. Ada banyak pandangan. Tapi waktu kerajaan Melaka telah pun ada, Fatani Darussalam dah ada dah.
Dia juga Pasai dah ada dah. Brunei Darussalam dah ada dah wujud dah. Tapi yang topnya ialah Melaka, dan Melaka jadikan mereka tu kawan. Bila berkawan dengan Fatani Darussalam, mereka mampu untuk menyerang Siam, mengalahkan Siam. Dan bila mereka berkawan dengan Cina, akhirnya Siam tak berani nak usik. Daripada negeri yang terpaksa membayar upeti kepada negeri yang independen, tak perlu nak bayar upeti lagi dah. Saat mereka dah berkawan dengan Fatani Darussalam dan juga Cina serta Pasai. Dan kemudiannya berkawan dengan Majapahit. Dengan Majapahit ini, mereka ialah kerajaan Hindu Majapahit. Maka Sultan Mansur Shah telah pun mengahwini puteri Majapahit, iaitu Puteri Galuh Cendrakirana. Puteri Galuh Cendrakirana inilah puteri Majapahit yang hasil perkahwinan tersebut dapat putera mahkota, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin inilah yang dikahwinkan dengan anak kepada Muhammad Al-Fatih. Maka Muhammad Al-Fatih juga satu zaman. Muhammad Al-Fatih berjaya menumpaskan Konstantinopel. Jatuh Konstantinopel pada 1453. Kurun yang ke-15, tuan-tuan. Sezaman dengan Melaka. Dan dalam masa yang sama, Muhammad Fatih dah kahwinkan anak dia Alauddin dengan puteri daripada Muhammad Al-Fatih, dan dia juga berkahwin dengan puteri daripada negara Cina. Puteri negara Cina, iaitu ketika itu negara Cina dipimpin oleh dinasti Ming. Dinasti Ming ini dinasti Muslim. Kita kena faham bahawasanya Islam pernah memerintah negara Cina. Negara Cina itu sangat rapat dengan Islam. Sebab itulah tak ada sejarah Islam bertembung secara pertembungan berdarah dengan Cina. Di sebelah barat memang peterluka tu banyak. Pertempuran yang melibatkan sejarah peperangan salib yang bersiri-siri banyak kali. Tapi berbeza dengan sebelah timur sebenarnya Cina, Islam menjalinkan hubungan yang sangat baik daripada zaman Saidina Osman lagi. Saidina Osman tak pergi, tapi zaman dia mengarahkan panglima-panglimanya untuk membuat hubungan diplomatik. Jadi kalau ada orang kata Saidina Osman datang ke alam Melayu, sebenarnya Saidina Osman mengarahkan tenteranya datang ke China. Maka dalam perjalanan ke China itu mesti mereka melalui alam Melayu. Jadi itu yang sebenarnya. Jadi bukan Saidina Osman tu jasadnya pergi, tapi zaman dia telah pun ada hubungan dua hala di antara kerajaan Islam dan kerajaan Cina. Daripada zaman Saidina Osman sampai zaman-zaman seterusnya, terutama zaman dinasti Tang dan dinasti Yuan. Tang dan Yuan ni sangat kuat hubungan dengan dinasti Abbasiyah. Dan kemudiannya yang paling hebat dinasti Ming. Dinasti Ming ini dinasti Muslim. Pengasas ni Muslim, raja-raja seterusnya Muslim. Sebab itulah maharaja antara yang hebat Maharaja Yonglo. Dan maharaja mereka mempunyai panglima yang hebat, iaitu Zheng He ataupun Cheng Ho. Cheng Ho tu Muslim. Maka dibawa puteri Muslim daripada dinasti Ming untuk dikahwinkan dengan Sultan Mansur Shah. Jadi Mansur Shah ni kota dah cukup dah. Kota dengan Cina seorang, dengan Jawa seorang, dengan Melayu dua orang. Jadi sebab itulah anak Muhammad Al-Fatih dia kahwinkan dengan anak dia, bukan dia yang kahwin. Sebab dia juga mengatakan Muhammad Al-Fatih yang berkahwin dengan anak Mansur Shah yang berkahwin dengan anak Muhammad Al-Fatih. Bagi saya bukan Mansur Shah, tapi Alauddin Riayat Shah. Sebab tu Alauddin tu seorang yang sangat hebat, seorang ulama dan juga raja. Sebab mertuanya dan isterinya orang yang sangat hebat, mereka yang sangat membantu dia dalam menjaga kehebatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi situasi itu menyebabkan Majapahit tak berani bawa apa-apa dengan Melaka. Dan bila Melaka telah pun bersemenda dengan Majapahit, maka ketika itulah dihantar mubalih-mubalih. Maka mubalih-mubalih serbu Jawa. Bila mereka datang ke Jawa, mereka tak ada masalah segi politik, boleh masuk dengan aman. Bahkan mereka menubuhkan
wilayah-wilayah yang akhir menjadi kesultanan. Antaranya Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, itu semua kesultanan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah yang datang daripada wali-wali Songo ini. Nanti kita tengok bab khusus untuk wali Songo. Jadi mereka boleh bina kerajaan pula. Jadi bila mereka masuk, mereka berjumpa dengan orang-orang yang beragama Hindu dan agama yang macam agama Dinul Hanif. Jadi yang Hindu tu puja. Ya, jadi yang macam agama Dinul Hanif ini, mereka ini dah ada solat. Tapi mereka tak sebut solat, mereka sebut sembahyang. Sembahyang ni daripada dua kalimat, sembah dan hiang. Sembah ni bermaksud mengabdikan diri, hiang bermaksud yang Maha Esa. Bila gabung, mengabdikan diri kepada yang Maha Esa. Maka sebab itulah Wali Songo kekalkan kalimat itu. Masa mereka berdakwah, senang untuk masuk Islam sebab dia dah bersembahyang. Cuma tinggal satu rakaat aja. Tinggal satu rakaat aja. Dia berdiri tegak, dia rukuk, namanya tulajak, dia sujud, namanya teleku, dan dia duduk antara dua sujud, namanya terlempuk. Jadi tegak, telajak, teleku, terlempuk. Satu rakaat tinggal. Kalau kita ingat bahasa-bahasa dulu-dulu, biasa sebut berteleku, cuma kita berteleku macam tu. Ni macam ni. Jadi itulah ibadah yang telah pun dibuat oleh orang-orang di Jawa ketika mendatangnya Wali Songo. Maka dia teruskan kalimat itu, sembahyang. Cuma ajaran kami, waktu sembahyangnya ada 5. Sembahyangnya ada banyak rakaat, bukan satu. Ada 2 subuh, ada 4, ada 3. Dan mereka senang masuk Islam. Sebab mereka dah ada dia punya benih tu dah ada dah. Dan mereka juga berpuasa. Dan kalimat puasa itu kalimat yang memang telah mereka guna sebelum tu. Maka Wali Songo teruskan kalimat puasa. Dia tak gunakan kalimat siam, tak digunakan. Tapi dalam perkara yang lain digunakan kalimat Arabik. Antaranya haji. Haji tak ada pada orang Melayu, dah jauh dah hilang kat mana tak tahu haji tu. Maka tidak ada haji pada orang Melayu, maka sebab itulah digunakan kalimat haji dalam bahasa Arab kepada bangsa Melayu, dan bangsa Melayu pakai kalimat haji itu sampai sekarang. Kalimat sembahyang tidak digunakan solat. Kalimat puasa tidak digunakan siam sebab mereka telah buat benda tu. Dan kalimat zakat tidak ada pada bangsa Melayu, maka mereka gunakan bahasa Arab. Ini merupakan terma-terma yang berlaku. Jadi itu 1500 tahun, tahun 1500. Rupa-rupa tuan-tuan, ingatkan di Jawa ada agama itu. Rupa-rupanya kajian-kajian yang lain menunjukkan perkara itu bukan berlaku di Jawa aja. Perkara itu berlaku lebih 2000 tahun dulu di Yan Kedah. Bila mereka berjumpa dengan kawasan industri besi, dan mereka mula mencari mustahil industri yang hebat ini tak ada tulang belakang dia. Mesti industri ni ada tulang belakang dia, sama ada fahaman, sama ada agama atau doktrin. Maka bila dia kaji, mereka berjumpa dengan tempat ibadah bangsa Melayu ketika itu. Yang bila dia kaji, antara dia oleh mastur surat dan sebagainya, tiada unsur-unsur berhala langsung. Tak ada langsung unsur berhala. Dan mereka ada tempat yang berunsur latar, pelantar dan bermihrab. Tuan-tuan, pelantar dan bermihrab ini ciri-ciri agama Dinul Hanif. Dia ada mihrab dia. Maka di situlah kita lihat dijumpai data-data arkeologi. Jadi bermaksud bangsa Melayu ini sebelum datangnya Hindu dan Buddha, mereka telah pun beragama Dinul Hanif. Hindu Buddha baru aja masuk. Data-data mengatakan kerajaan yang tertua di alam Melayu adalah kerajaan Kutai. Kurun keempat baru ada kerajaan Kutai. Itu mula-mula. Yang ada yang lain-lain tu, Lembah Bujang semua tu, itu bukan kerajaan. Itu hanya persinggahan, tempat macam surau dia je. Bukan sebuah empire pun, macam surau aja, tempat persinggahan. Saat mereka nak pergi belayar sampai ke China,
dia kena lepak 2-3 bulan sini dulu, yang telah terbincang dulu. Jadi itu tempat persinggahan je, bukan sebuah empire pun. Jadi sebelum itu mesti dah ada agama lain. Jadi agama tu ialah agama pagan dan juga agama Dinul Hanif. Dan dapatan lain pula kita dapat daripada kajian yang dibuat oleh UPSI. UPSI bukukan kajian tu, menunjukkan bahawasanya apa yang kita bincang tadi tentang agama Dinul Hanif, tentang sembahyang mereka memang dah wujud. Sebab apa? Didapati data-data bahawasanya pada umur DNA bangsa Melayu ni patah balik 3,500 tahun ke belakang. 3,500 tahun ke belakang patah balik, didapati ketika itu DNA ni bercampur dengan DNA bangsa Melayu dan bercampur dengan DNA Nabi Ibrahim. Macam mana kita tahu? Dulu tak ada pengetahuan itu. Setelah adanya sistem mitokondria DNA, jadi kajian itu telah pun dibukukan oleh UPSI. UPSI bukukan kajian daripada UKM, UPM dan UiTM. Jadi dia bukukan bawah editorial Zahra Sulaiman. Jadi kita punya saintis kita Zahra Sulaiman telah pun bukukan benda tu. Tuan-tuan boleh tengok kajian-kajian yang telah pun dibuat oleh mereka, menunjukkan bahawasanya bangsa Melayu bangsa yang tertua, yang kedua tertua di dunia. Jadi bangsa Melayu dah lama ada di sini. Kemudian keturunan Nabi Ibrahim masuk ke dalam bangsa Melayu ni, bersemenda dengan bangsa Melayu. Jadi mustahil dia datang ke sini hanya membawa keturunan. Mustahil dia bawa keturunan aja. Dia akan bawa sekali dengan agama. Maka bila dia bawa agama, bertemulah dengan kita punya zigzag tadi. Rupa-rupanya data tu dijumpai selepas itu. Bermaksud bangsa kita telah pun lama bertauhidkan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma tinggal sembahyang dan puasa je. Korban dah hilang. Korban dah tak ada dah, haji dah tak ada dah, dan juga zakat pun dah tak ada dah. Yang ada hanyalah korban, hanyalah sembahyang dan puasa je. Dan ulama kita kekalkan kalimat sembahyang dan kalimat puasa sebagai satu taisir, memudahkan bangsa Melayu. Yang penting dia masuk dan senang masuk Islam. Dan itulah dia bangsa Melayu, bangsa yang mudah masuk Islam. Sebab apa? Sebab mereka memang dah ada benih ketauhidan. Benih-benih ketauhidan. Dan begitu juga sebagai contoh kita di Kedah. Di Kedah ini senang masuk Islam. Raja Praung Mahawangsa ataupun Raja Derbar Raja atau nama barunya Muzaffar Shah masuk Islam sebab diajak oleh Syekh Abdullah Al-Qaumiri. Syekh Abdullah Al-Qaumiri ini menyeru kepada Sultan untuk masuk Islam. Maka Sultan dengan juak-juak dia, ramai ahli sihir. Mereka ketika itu banyak ahli sihir, bomoh-bomoh ni. Maka bomoh-bomoh ahli sihir dia pergi tembak dengan tembakan sihir lah kepada Syekh Abdullah ni dan rombongannya. Tapi tak lut. Dia heran, orang lain semua tongging kalau kena. Ni bomoh diraja ni. Bomoh diraja, bukan bomoh kampung ni. Bomoh diraja. Tapi bila dia kenakan pada Syekh Abdullah, maka tak jadi apa tuan-tuan. Tak jadi apa. Maka menimbulkan perasaan ingin tahu siapakah susuk hebat itu, apa rahsia dia kena sihir tak tongging. Maka dia kata tak ada apa. Dia bawa apa yang Allah bagi dan dia nak sampaikan apa yang Allah suruh. Maka menjadi satu tarikan kepada Praung Mahawangsa. Dan akhir sekali Praung Mahawangsa pun tertarik dengan Islam dan diislamkan oleh Syekh Abdullah, dan ditukar namanya daripada Praung Mahawangsa atau Derbar Raja kepada Muzaffar Shah. Maka Sultan Muzaffar Shah ini ialah sultan yang pertama masuk Islam di Kedah, dan bermula dia masuk Islam, seluruh rakyatnya masuk Islam dengan mudah. Kenapa rakyat Kedah masuk Islam dengan mudah? Sebab dia telah pun biasa bertemu dengan seruan-seruan agama Islam. Pertama, ada kesan-kesan daripada arkeologi yang menunjukkan memang ajaran Dinul Hanif telah sampai ke situ. Dan yang keduanya,
sebelum itu 100 tahun lebih daripada kehadiran Syekh Abdullah, telah pun datang Syekh Abdul Qadir Husin Shah Alam berdakwah di Kedah. Dia berdakwah di Kedah dan dia mati dalam dakwah dia, dan ditanam di Kedah, dan kubur dia baru jumpa, tuan-tuan. Baru jumpa, Allah saja nak takdirkan. Begitu juga kubur Syekh Sultan Muzaffar Shah, baru jumpa. Kalau siapa pergi ke Pantai Merdeka, jangan duk mandi saja, jangan duk beli sotong aja. Pergilah ke kubur Sultan Muzaffar Shah, Sultan pertama kerajaan Kedah Darul Aman. Dan Kedah itu pun diberikan Darul Aman ialah nama yang diberikan oleh Syekh Abdullah kepada Sultan Muzaffar Shah. Jadi baru dijumpai dia punya kubur dia, batu nisan dia pagar lah dengan pagar besi, sebab takut orang mencuri batu nisan tu. Sebab batu nisan dia lain, batu dia batu merah, tak macam batu-batu orang lain. Batu sultan kan, sultan mestilah berbeza sikit daripada kita. Jadi dia punya batu merah, besar batu dia, berbeza sikit daripada batu orang lain. Jadi dia dah pagar apa semua, dia jagalah. Dan kemudiannya kalau kita pergi ke Tanjung Inggeris, kita berjumpa dengan sebuah kubur yang kita sebut tadi. 100 tahun sebelum datangnya Syekh Abdullah, telah datang pendakwa Islam. Dan yang datang ke Yan Kedah itu, ataupun kawasan Kedah, ramai sebenarnya, tapi tak ada data yang berbentuk arkeologi, tak ada. Hanya kita jumpa yang kubur Syekh Abdul Qadir itu je. Adapun data-data tentang sejarah tulisan semua tu banyak mengatakan mereka datang daripada pelarian daripada China. Negara China pernah berlaku beberapa pemberontakan. Jadi oleh kerana orang Arab dah menguasai China, maka berlaku pemberontakan rakyat China menghalau bangsa Arab yang Islam. Maka bila kena halau, mereka larilah ke kawasan yang biasa mereka singgah, iaitu Kedah Darul Aman. Mereka singgah di Brunei, singgah di Borneo dan sebagainya. Jadi antara tempat mereka singgah adalah di Kedah. Jadi mereka dah biasa di kawasan tu. Itu segi datanya, tapi tidak ada segi ekologi. Ekologi kita baru jumpa adanya kubur Syekh Abdul Qadir Husin Shah Alam yang batu nisannya bertulis 291 Hijrah, bersamaan dengan 903 Masihi. 903 Masihi. Jadi itu antara ulama Syafi'i yang terawal yang sampai ke alam Melayu dan meninggal dunia di alam Melayu, dan kita jumpa kubur dia. Yang boleh jumpa kubur dia sebab apa? Sebab kubur dia terlindung. Allah takdirkan dianya tertimbus bawah timbunan sarang anai-anai. Jadi anai-anai buat sarang jadi busut. Jadi kubur tertimbus dalam busut tu. Punya lama 1000 tahun lebih. Bila orang nak levelkan tanah tu, maka dia levelkan tanah, tengok dalam busut itu ada kubur. Bukan satu kubur, ada banyak kubur lagi. Kubur zaman Aceh apa semua ada situ. Jadi bila mereka cek, tengok ada banyak kubur-kubur lama, dan yang paling lama ialah kubur Syekh Abdul Qadir Husin Shah Alam bertarikh 291 Hijrah atau 903 Masihi. Dia bermaksud dah 1000 tahun lebih para ulama datang ke alam Melayu ini, dan sebab itulah mudahnya Islam di alam Melayu, sebab memang dah ada dah orang Melayu dah sembahyang dah. Itu mungkin berkat, di antara berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang minta pada Allah Subhanahu taala agar zuriat dia menjadi orang-orang yang beriman atau menjadi orang-orang yang bersembahyang, orang-orang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu taala. Namun dah lama sangat, 1000 tahun, jadi ibadah tu dah semakin hilang, dan kita pun tak ada nabi pun datang ke sini. Cuma diwarisi, akhirnya barulah Islam datang. Bila Islam datang, maka ketika itu Buddha dan Hindu telah pun bertapak di sini. Hindu pada kurun keempat, Buddha pada kurun keenam. Buddha menjadi kemuncak dia pada kurun ketujuh. Kurun ketujuh tu kemuncak bila Aising cerita. Aising ni pencatat daripada Cina. Dia cerita dia menghabiskan kebudaan dia,
Kebudayaan maksudnya ilmu Buddha dia bukan habiskan dekat India, dia bukan habis kat China, dia datang di China, tapi dia habiskan di Sriwijaya, iaitu Palembang. Di Palembang, di Sumatera, Sriwijaya. Jadi tempat pusat keagamaan Hindu di situ. Jadi dia memang berada di kurun ke-7, kemuncak Hindu Buddha, kurun ke-4 ialah Hindu bermula. Sebelum itu tidak ada agama yang menguasai di sini, melainkan adanya agama pagan, iaitu agama menyembah benda-benda ni oleh orang-orang asli dan sebagainya, dan juga agama Dinul Hanif. Jadi memang bangsa Melayu kita bangsa yang telah pun tauhid pada Allah Subhanahu Taala. Mereka sembahyang, dan sembahyang itu bermaksud mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cuma bila dah lama-lama dia bergabung dengan Hindu, maka ada tempat yang tak dapat nak diselamatkan, maka dia bergabung dengan Hindu. Jadilah Pulau Bali. Pulau Bali itu manusia Melayu daripada bangsa Melayu, daripada kabilah Jawa. Maka agamanya agama Hindu, tuan-tuan. Dia bila agama Hindu ni tak sama lah macam kita nampak dia pakai kopiah, pakai songkok, tapi sebenarnya dia bukan Islam, dia Hindu. Jadi kalau dekat Indonesia tu jaga-jaga, hati-hati sikit nak makan kalau pergi Pulau Bali ke apa kan. Jadi sebab itu pulau yang tak dapat diislamkan. Tuan-tuan rahimakumullah, jadi bermaksud hubungan di antara tempat kita ini dengan Nabi Ibrahim AS sangat rapat. Jadi setelah dikaji oleh pengkaji, menunjukkan bahawasanya di sinilah tempat datangnya keturunan isterinya yang ketiga, yang dinamakan Qaturah. Qaturah itu sebenarnya orang sini pergi ke Baitul Maqdis, kemudian patah balik ke sini. Sebab Qaturah itu sudah dikaji oleh pakar-pakar bahasa, antaranya Dr. Salihah Yaakob. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube dia, Dr. Salihah Yaakob. Dia mengkaji, dia pakar bahasa Arab. Dia bila dia kaji, nama Qaturah itu ialah bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arabnya disebut bukhur. Dalam bahasa Melayu disebut kayu gaharu. Kayu gaharu ni banyak orang Arab pakai, tapi tak ada di negara mereka, tuan-tuan. Ada dekat tempat kita. Ada tempat kita. Saya pergi ke Gunung Ledang buat perkemahan sana, banyak jumpa kayu gaharu. Banyak jumpa. Tapi tu yang liar lah, yang kita boleh ambil malam-malam kita pasang lah, jadi macam bau kemian. Budak-budak risau lah bila bau kemian ni. Budak unit amal ikut saya, dia kata takut hantu ke takut Allah. Ni tempat Gunung Ledang ni paling besar puaka dia. So takut hantu takut Allah. Oh takut Allah, okey. Takut Allah, okey, tak apa. Kita pun test lah diorang takut Allah ke takut hantu kan. Hantu tak ada, yang ada tu jin. Cuma jin Malaysia ni berbeza sikit daripada jin Eropah. Jin Eropah dia pakai kot. Tu Dracula pakai kot kan. Jin Malaysia ni, jin Nusantara ni, ada jin kecil namanya Toyol, ada jin tinggi namanya Hantu Galah, ada jin Serabai nama dia Pocong. Jin Serabai. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, sinilah tempat paling banyak sihir yang menyebabkan macam-macam bentuk jin tu keluar. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, jadi kita sangat rapat dengan agama Dinul Hanif, agama ketauhidan. Sebab beberapa kajian tadi menunjukkan bahawasanya memang kita datang, kita bukannya datang daripada Nabi Ibrahim, tapi keturunan itu bergabung, bersemenda. Nama bersemenda. Keturunan kita lebih awal, kemudiannya mereka bersemenda. Jadi teori mitokondria DNA ni dia boleh tahu bila benda tu masuk, bila DNA tu masuk. Jadi itu kehebatannya, dia boleh tahu bila DNA tu masuk. Jadi sebab itulah dengan adanya teknologi semakin banyak benda dibongkar dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan satu nanti ada banyak lagi pemungkaran-pemungkaran yang boleh dilakukan dengan teknologi yang ada. Kalau ada nak tanya, kita pukul apa tamat? Kalau ada nak tanya, silakan.
Buku ni boleh beli bulan depan lah. Bulan depan saya bawa insyaAllah. Ya. Harganya 190. 754 muka surat warna. Siapa yang tak nak beli 190 boleh putus state. Kalau putus state, satu muka surat RM1. 754 muka surat, RM754. Campur kulit, RM30. Mahal tali pada beruk je. Jadi bebek beli je lah 190 daripada putus state. Boleh beli pada saya ataupun pada Yadim, kedai buku Yadim online. Atau tunggu saya datang, saya bawa boleh juga. Sebab kalau online di kedai buku Yadim ada kos pengantaran. Kos pengantaran ni 4 kilo lebih. Jatuh kena kaki bengkak ni. Jadi 4 kilo lebih tu dalam RM25 pengantaran dia. Kalau Sabah dia jadi 80 lebih, RM80 lebih. Sebab dia pos laju. Okey. Lagi? Tak ada. Dan di Jawa itu ada satu agama yang bernama, di tempat lain tak jumpa nama dia, tapi konsep dia Dinul Hanif. Konsep dia agama ketauhidan. Tapi di Jawa memang ada agama bernama Kapitayan. Kapitayan ini ialah sakibaki agama Dinul Hanif. Di Kapitayan ni memang dia agama sakibaki Dinul Hanif. Jadi agama itulah yang kemudiannya berubah kepada kita pada hari ini. Jadi sebab tu Wali Songo ni pun dia ada dua golongan. Satu golongan yang kompromi, satu golongan non kompromi. Maksudnya golongan non kompromi itu golongan yang dia masuk ke Pulau Jawa, dia berjumpa dengan orang yang dah semayang dah, tapi semayang 1 rakaat aja. Tapi golongan yang kedua, golongan kompromi, dia jumpa dengan golongan Jawa yang memang menyembah agama Hindu, puja, tak semayang, dia puja. Jadi yang berjumpa dengan golongan Hindu inilah ialah golongan yang membuat metodologi dakwah secara kompromi, iaitu daripada kebanyakannya dipelopori oleh Sunan Kalijaga. Kenapa Sunan Kalijaga ni yang banyak metod kompromi? Sebab dia tidak ada pondok. Yang sunan-sunan lain ni datang tempat ni, dia buka pondok kat sini. Ada pondok yang berubah menjadi kerajaan macam Saribon. Syarif Hidayatullah datang dan dia buka pondok dia, akhirnya menjadi sebuah kerajaan, kerajaan Saribon. Tapi Sunan Kalijaga ni dia merayau keliling penuh Jawa tu, dia merayau. Sebab dia seorang aja di kalangan Wali Songo yang Jawa. Daripada 9 Wali Songo tu, seorang aja Jawa. Yang lain tu semua keturunan Rasulullah SAW. Minta maaf, yang lain tu semua keturunan Arab. Dan 5 daripada 9 tadi keturunan Rasulullah SAW. Dan 5 daripada 9 tadi datang daripada pengajian di Pulau Besar. Pulau Besar Melaka ialah pusat Islam Melaka ketika itu, yang melahirkan tokoh-tokoh agama. Termasuk juga Wali Songo yang telah pun dibuang daripada senarai Wali Songo, iaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ni dianggap sebagai mereka yang telah pun tersesat dalam dakwah dia, dalam pengamalan Islam dia. Maka dia dikeluarkan daripada senarai Wali Songo, dan dia tu ialah orang Melaka. Dia belajar di Pulau Melaka dan bapa dia pun orang Melaka. Tapi bangsa Arab. Jadi sebab itulah seorang aja yang bangsa Melayu Jawa, iaitu Sunan Kalijaga. Dia tak buat pondok, dia pergi musing sana sini. Dialah yang banyak berjumpa dengan orang-orang Hindu. Sebab tu dia banyak guna teknik kompromi. Kompromi ni maksudnya dia jumpa orang Hindu yang bermuzik, dia tukarkan muzik tu. Jumpa orang Hindu yang main wayang kulit, dia tukarkan wayang kulit tu. Jadi dia gunakan benda-benda yang sama pada zaman dahulu, dan dia tidak buang, tapi dia tukarkan metod dia kepada benda-benda yang tidak bercanggah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin dia orang Jawa, tu dia tak buka di pesantren, tapi dia merayau di seluruh Pulau Jawa untuk membuang dan juga mengubah masyarakat Jawa yang berhadapan dengan
dengan Hindu ketika itu. Tapi kalau masyarakat Jawa yang tidak ada masalah dengan Hindu, dia dah memang dah dinul hanif, tak ada masalah, senang aja. Jadi itu yang dua jenis masyarakat yang ada di Pulau Jawa, dan begitu juga di tempat-tempat lain lebih kurang begitu. Sebab kita jumpa di Yan pun macam tu juga. Di Yan Kedah memang mereka dah ada pendedahan tentang agama Islam. Tu yang bila datangnya Syekh Abdullah Qaumiri, dia masuk Islam dengan mudah. Raja masuk Islam, seluruh masyarakat masuk Islam sampai hari ini, tuan-tuan. Dan ditukar Kedah daripada Kalah kepada Kedah, Kedah Darul Aman. Sekarang ni Sanusi yang jadi kawan saya lah. Saya tak tahu, dia tak nak bagi datuk kita, kawan lama dah. Dia sorang-sorang makan sorang, Datuk Seri. Pandai main bola pula, boleh bawa traktor. Yalah, mungkin sebab saya tak tahu bawa traktor kot. Okey, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin ajmain. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.